Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Kitab kita pakai muka surat 109 Husun Hamidiyah. Wa amma zuhduhu fid dunya fahasbuna minhu taqalluluhu minha wa iraduhu an zuhratiha wa qad siqat ilayhi bi jumlatiha wa taradafas alayhi futuhatuha bima yassara Allahu lahu minal ghanaimi wal amwali wal arzaqil wasi'ati at-tayyibati bihaitsu law arada la tawassa'a fiha wa iqtatafa zuhrataha falam yartaha. Dari sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang telah menjadi dan menciptakan kita. Alhamdulillah. Dialah satu-satunya yang memberikan nikmat besar kat kita, nikmat Islam, melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dialah juga satu-satunya memberikan kepada kita nikmat boleh ada kehendak untuk taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, dengan dilahirkan kita, dibesarkan kita dalam masyarakat, dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah. Dia jualah satu-satunya anugerahkan kepada kita keinginan terus nak belajar, nak memahami perjalanan agama zahir batinnya. Alhamdulillah. Dia jualah yang terus menerus tanpa putus, terus memberikan nikmat demi nikmat. Ada nikmat zahir batin yang wajib atas kita menyedari dia, mengenali dia, pemberi dan penganugerah semua nikmat ini. Dengan itu maka adalah kita dan apa yang ada sekeliling kita. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan pada pagi ini boleh hadir berkumpul di Dewan yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian bacaan daripada kitab Husun Hamidiyah. Kita masih bicara dalam bab kenabian, sifat-sifat dan ciri-ciri kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita kenal perangai, tingkah laku, sifat dan ciri dia ni, boleh kita tiru dan kita hidup dengan cara dia, insya-Allah. Baik, sambungan kita ni nak bicara mengenai Rasulullah. Pasal Rasulullah ni ikutan kita nak faham ciri dan sifat dia, yang semestinya dia ada ciri dan sifat ni disebabkan akidah dia dan dikenal Allah siapa, makhluk siapa. Rasulullah ni dia boleh ada akidah yang mantap dan akhlak yang terpuji ini kerana dia kenal siapa Allah, siapa makhluk. Orang yang memang duduk dalam ataupun duduk pada akidah yang betul antara Khalik dan makhluk, pastinya akan berakhlak macam mana akhlak Nabi-Nabi. Macam tu kot dia punya sepi bahasa dia. Siapa yang masih belum kenal siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk, dia tak akan boleh hidup macam mana hidup Nabi-Nabi, hidup para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh, ulama kita dulu. Pasal apa?
Pasal kehidupan mereka ni diasaskan di atas akidah dia yang betul, dengan ambil faham makna yang sepatutnya dia ambil faham pada la ilaha illallah dengan fahaman yang sangat tepat. Semakin tepat fahaman sesiapa yang faham dalam agama, tepat betul macam mana kehendak dan tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semakin tepat untuk dia boleh mengikuti jejak langkah dan tingkah laku peribadi khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi yang kita nak sambung ni, kata dia wa amma zuhdu fid dunya. Adapun zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ambil bahasa dulu, zuhud. Bahasa mudah. Zuhud ni tak ada kecenderungan dan minat, ataupun dengan bahasa lain tak ada jatuh hati langsung kepada dunia. Itu zuhud. Dan kena faham zuhud ni kerja hati. Dia bukan kerja jasad. Kita atas kata zuhud ni sifat Nabi, kena usahakan macam mana supaya dapat zuhud. Dan kadang-kadang usaha pun nak zuhud tak boleh, pasal kita tak faham makna la ilaha illallah. Boleh faham makna la ilaha illallah, insya-Allah boleh zuhud sebenarnya. Bukan nak tunggu tahun depan, 10 tahun depan. Lah ni boleh zuhud. Tapi memang saya nak sebut tu, tengok kita cuba telan nanti. Dan tengok Rasulullah apa yang ada pada dia, dan apa yang istilahnya tawaran yang dapat pada dia, apa yang terbentang pada dia, apa yang istilahnya di hadapan mata dia, terhidang depan dia. Ada yang istilahnya dilonggok depan dia, menyentuh kot bahasanya. Tapi bagaimana perasaan dia kepada dunia, yang dia pula bukan orang biasa. Dia dari sudut kedudukan dia, khasnya bila dia hijrah ke Madinah, dia adalah khalifah. Dia bahasa khalifah ni PM lah kan. Bukan YB, bukan MP, YB. Bukan member of parliament, bukan exco, bukan menteri besar, bukan perdana menteri. Apa? Nabi weh. Lagi besar daripada PM. Pengikut sangat setia kepada dia. Kalau PM pun orang bagi hadiah macam-macam, Rasulullah orang bagi hadiah macam-macam. Bahkan ada ayat Quran yang kalau kita lihat sebab nuzul apa dan sebagainya, sekali lalu nak sebut, ada tahap yang para sahabat ni oleh kerana terlalu sangat sering nak duduk depan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, yang tukar bahasa, nak duduk semajlis dengan Rasulullah, nak bertanya soalan dengan Rasulullah, nak dengar daripada perkataan dan hukum hakam daripada mulut Nabi SAW sendiri, sampai mereka melanggar adab dan tata susila murid dengan guru, sampai tengah malam pun ketuk rumah Rasulullah SAW untuk bertanya kan soal hukum hakam, dan hanya untuk bertemu dengan Rasulullah. Sampai macam tu. Sehingga istilahnya macam tak sepatutnya bertingkah laku gitu, perlu ditegur. Yang teguran Allah Ta'ala buat pada para sahabat adalah dengan memperwajibkan sahabat bila nak bertemu Rasulullah, nak berbicara Rasulullah, kena bawa hadiah. Hadiah kat Rasulullah dulu. Boleh ada benda nak boleh hadiah pada Rasulullah, baru boleh bersembang dengan dia. Macam tu ayat Quran turun, ajar akhlak para sahabat, macam mana kena jaga Rasulullah ni. Waktu rehat dia kena perhati, kena perhati, jangan sampai tengah malam pun mengganggu dia. Memang dia tak pernah merungut dalam bab tu, tapi sebagai sahabat anak murid kena tahu apa sepatutnya hal yang perlu dijaga kepada Rasulullah ni, guru kan, bahkan maha guru kan tu. Itu antara teguran dan kaifiat antara yang pernah berlaku dalam sirah. Allah Ta'ala perintahkan apa dia, kalau nak bersembang dengan Rasulullah kena bawa hadiah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna najwaakum sadaqah. Bila kamu nak bersembang dengan Rasulullah,
Faqaddimu. Maksudnya kena bawa satu benda yang untuk mendahului kedatangan jumpa Rasulullah ni. Faqaddimu baina yaday najwakum. Sebelum ada perbicaraan khas dengan Rasulullah ni, beri satu pemberian dengan Rasulullah boleh bersembang. Datang hukum demikian kerana sahabat masyhur zaman tu, istilahnya zaman susah, memang susah nak cari pemberian untuk ada boleh beri pada seseorang. Jadi itu kefiat Allah Ta'ala jadikan untuk membetulkan peribadi dan tingkah laku, supaya jangan melanggar tata susila murid dengan guru, yang sepatutnya masa untuk guru berehat, tak pernah fikir waktu rehat guru. Saya sebut apa? Itu keadaan yang ada pada sahabat dengan Nabi SAW. Dia kata, dia orang ni boleh ada kehalubaan pada Rasulullah sampai macam tu. Jadi asal saya nak bicara adalah boleh fahamnya Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita salafus soleh dulu, boleh faham dan kehidupan mereka ada zuhud ni. Walaupun dunia terbentang di hadapan mata, tapi hati tak pernah ada perasaan jatuh cinta. Yang ni yang macam mana, apa rahsia dia? Nanti lagi saya sebut, insyaAllah. Cuma nak dapat dia, kena banyak zikir, fikir, faham balik siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dengan bahasa lain, apa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Baru faham betul itu kan? Siapa Allah Ta'ala dan apakah makhluk? Makhluk ni, faham kedudukan makhluk, hebat macam mana pun masih makhluk. Akan ada perasaan zuhud. Hati kita tak jatuh hati kepada makhluk, bahkan kita hanya akan jatuh hati pada Khalik makhluk. Dan makhluk pun kalau kita nak jatuh hati, kita tak akan jatuh pada sebarang makhluk, kita hanya akan jatuh pada makhluk siapa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita jatuh hati pada makhluk tersebut. Makhluk tersebut mestinya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mak ayah kita, juga sahabat, tabi'in, tabi'in, tutup guru, para ahli ulama, mak ayah kita, dan semua Muslim, mukmin, khasnya yang salihin, ta'iin, zakirin, salihin. Yang ni adalah orang yang kita kena kasih. Pasal siapa yang Allah Ta'ala kasih, barulah makhluk tu kita boleh kasih. Siapa yang apa-apa makhluk yang Allah tak kasih, kita tak boleh kasih pada makhluk tu. Kalau kita faham prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, memang hati kita boleh zuhud. Macam mana zuhudnya Nabi-Nabi Rasul, nekut bahasa tu terlalu tinggi nak sebut kan. Macam mana zuhudnya para awliya, para ulama duk ajar kita. Walaupun kita tak boleh dapat macam mana zuhudnya Nabi-Nabi dan Rasul, dari sudut zuhud tu. Baik. Jadi kita nak belajar pada pagi ini bab zuhud Nabi SAW. Kata dia, wa amma zuhdu fid dunya. Jadi zuhud ni kat Rasulullah kat siapa? Kat mana? Dunia. Kat dunia dia hidup dalam keadaan zuhud. Jadi faham tu di sebaliknya apa? Rasulullah dia sentiasa tamak dengan akhirat. Dia tamak dia dengan Allah Ta'ala. Rasulullah tamak dia situ. Jadi faham tu kita pun kena tamak dengan Allah Ta'ala, kena tamak. Khasnya kita ni tamak dengan Rasulullah, tamak dengan akhirat. Tak boleh tamak dengan dunia. Tamak faham kan? Tamak kan? Dunia ni dia tak boleh tamak. Jadi lawan pada zuhud, tamak. Lawan pada tamak je, qana'ah. Baik. Bahasa lain zuhud ataupun lawan bagi zuhud, zuhud ni, lawan ni hubbud dunia. Lawan dia zuhud. Jadi sekali lagi sebut, zuhud ni bukan kerja jasad, dia kerja hati. Satu tak sepertinya zuhud ni pakai baju koyak-koyak, baju busuk, baju buruk, kereta buruk. Tak. Nabi Sulaiman zuhud tak? Tak zuhud? Zuhud tak? Semua Nabi Rasul zuhud lah. Jangan keluar senarai. Nabi Sulaiman zuhud tak? Kaya tak? Besar tak kerajaan dia? Kerajaan dia, kerajaan yang dia minta sendiri dengan Allah Ta'ala. Habli mulkan. Jangan sebut Quran. Bagi aku satu kerajaan
yang tak pernah kau beri pada sesiapa pun atas muka bumi ni. Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Kenderaan dia bukan Porsche. Apa? Tak tahu. Angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman ni kenderaan dia apa? Angin. Angin tiup bawa dia berjalan sepagi ya, macam orang naik kuda pantas sebulan. Angin. Mana siapa nak lawan? Bukan gaduh. Bela bagi makan, tamat dekat pokok, bukan gaduh. Siapa pekerja-pekerja dia? Pekerja dia jin. Bukan Bangla dengan Indon. Ni. Periuk dia besar-besar besar ni, besar-besar dewan ni. Periuk dia. Wa khuduri rasiyat. Macam mana pun selain daripada kuda, selain daripada angin sebagai kenderaan dia, antara ternakan-ternakan dia kuda. Kuda semua segak-segak, sihat-sihat. Kuda racing tu, kuda race tu. Tinggi-tinggi, laju-laju. Tapi tak pernah jatuh hati kepada dunia sikit pun. Semua Nabi macam tu. Kalau Nabi Sulaiman macam tu, Nabi Muhammad macam mana? Lagilah zuhud dia. Pasal Nabi Sulaiman bukan ulul azmi. Nabi Muhammad SAW ulul azmi. Bahkan dia afdalul makhlukat. Yang ni kefiat diajar oleh para ulama itu macam mana nak kenal Rasulullah ni. Kalau Nabi Sulaiman pun dah hebat satu sudut, pun Rasulullah hebat beribu-ribu, berjuta-juta kali ganda daripada Nabi Sulaiman. Baik. Ada pun zuhud. Jadi balik pada bincang kita nak menjaga ni zuhud. Zuhudnya Rasulullah di dunia ni fahasbuna kata dia. Dia nak ajar kita macam mana Rasulullah kita nak faham ni zuhud. Cukuplah kepada kita minum daripada zuhud Nabi SAW ni taqalluluhu minha, bersedikitnya Rasulullah daripada dunia. Rasulullah ni dia ambil apa yang nama dunia ni, alah, macam tak ada hati langsung. Bukan tak ambil langsung, ambil tapi terlalu sedikit kadar yang dia ambil. Allah, saya dengar tu malu nak sebut zuhud ni. Macam apa? Tahulah kan. Rasulullah ni kalau makan macam ni, dia bukan makan macam mana kita makan, tapi dia makan apa sepatutnya dia makan. Kau faham bahasa dia? Makan ni hanya apa yang sepatutnya kena makan. Buat misal, pagi ni kalau tak sarapan, boleh tak sampai tengah hari lagi masih boleh hidup? Boleh tak? Sampai petang boleh tak? Jadi buat apa makan pagi? Tapi soal makan tak? Makan tak? Bukan makan dah, makam. Ini bahasa mak saya. Apa maksud makam, Mama tahu? Apa? Makan tu punya banyak sampai macam mati. Itulah makam. Pasal tidur duduk di makam kan. Kita pergi kubur, lihat apa? Makam. Tanah berkuburan banyak makam. Tu bukan makan lah dia. Makam. Makan sampai tidur. Tapi bukan orang sini ni. Bukan orang sini. Ni orang Afrika ni. Apa saya nak cerita ni? Rasulullah bayang tengok, dia makan apa yang memang sepatutnya makan, orang ni makan. Kita macam mana? Tak patut pun makan lagi. Sagi tadi dah makan. Sagi contoh rehat lagi ada makan. Makan lagi. Kita macam tu kan. Sagi dah lepas pukul 10.30 lagi makan. Tu tengah hari makan lagi. Lepas zuhur lagi macam mana? Makan lagi. Ada pula makcik-makcik ke jual kuih apa lagi. Macam mana? Makan lagi. Tu ada pula sediaan yang kat Darul Furqan je lagi untuk jamuan petang, minum air. Makan lagi. Makan malam bila sebelum maghrib? Kalau lepas malam? Sebelum maghrib? Betul? Makan lagi. Lepas tu isyak apa-apa, ada minum lagi. Makan lagi. Saja saya uji gitu sikit lah. Ingat Rasulullah macam tu kan makan dia. Atau kata, kita bukan makan lah, kita makam. Jadi apa jangan duduk makam lah. Saya balik yang betul lagi.
Kasarnya pasir kan. Okey, melawak itu lagi. Okey. Dan saya nak syarah apa tu? Taqalluluhu, bersedikitnya Rasulullah. Sebab tu Rasulullah dia ajar kita makan macam mana? Macam mana ajaran Rasulullah makan macam mana? Makan bila lapar. Berhenti bila putus tali pinggang. Tu. Faham kita biasa dengar kan. Tu saja melawak bodoh kan. Berhenti sebelum kenyang. Ada tak orang yang memang sebelum kenyang berhenti? Ada tak? Ada. Bukan berhenti sebelum kenyang. Dah tak ada dah satu berhenti. Betul tak? Ada tak kita makan macam ni? Saya tengok, saya sebut. Orang yang boleh buat macam ni memang orang yang mujahadah kuat lah. Dan dia ada ilmu dia tentang kaloris makanan. Saya pernah bergaul dengan orang macam ni. Satu saya sebut. Saya pun tak ada keupayaan macam tu. Tapi saya pernah bergaul dengan ada orang macam ni. Hidangan banyak ni. Macam-macam lauk ada. Ayam, puyuh, daging. Orang jamu ni. Orang jamu kan. Jamu ustaz bukan jamu ampah. Jamu ustaz makan. Dia doktor. Orang-orang Brunei. Saya tak ingat lah nama dia. Masa tu saya dalam keadaan keluar jemaah lah. Dakwah kan. Orang jamu. Puyuh. Puyuh ni antara favourite food saya lah kan. Makan. Seekor tak cukup. Dah favourite food. Mana cik makan seekor puyuh? Bukan seekor ayam. Puyuh. Ni makan. Saya tengok doktor tu makan. Dia buat nasi sejemput je. Tu dia ambil sayur dulu makan. Makan nasi, dia ambil lauk. Seekor puyuh tu dia ambil peha je. Berhenti dia makan. Saya waktu saya tengok dia makan macam tu, saya nak segar lah. Saya ustaz, dia doktor. Patutnya siapa zuhud lagi? Syarah sikit. Ustaz lah lagi zuhud. Yang ni doktor lagi zuhud. Boleh apa? Boleh bertahan diri apa? Zuhud ni hati. Makan aja kuat. Hati tak jatuh cinta. Cari kucing. Sembang boleh. Okey. Dengar semua. Habis makan saya tengok perangai tu. First time saya tengok dia macam tu. Satu saya tak pasal sangat. Tapi pasal dah jamu banyak tu. Saya tengok perangai dia makan. Dia ni lain lah. Sembang personal dengan dia. Saya kata, doktor nak tanya sikit boleh? Boleh. Terus makan sikit sangat lah. Macam mana boleh buat? Kata dia, saya ni dengan apa kita dah buat ni, sehari ni kita lebih memerlukan, saya tak ingat angka dia sebut tu, hanya lebih memerlukan berapa-berapa kalori makanan aja. Dia ada sebut satu angka, saya tak hafal lah. Dia doktor kan, dia doktor pula, dia ada spesifik dalam bahagian makanan ni. Jadi dengan kaloris yang saya makan tu, saya tahu banyak mana. Saya rasa itu saja yang saya perlu makan buat masa ni. Satu, saya makan banyak tu je. Saya ambil lebih ni, maksudnya saya dah over limit makan. Wow. Tak payah ajar berhenti sebelum kenyang. Tak ada. Dia ada pengetahuan tu, cukup untuk dia. Jadi Rasulullah ajar berhenti sebelum kenyang ni, ajar supaya faham apa sepatutnya kau kena makan. Dah makan ada limit tu. Dah makan apa yang sepatutnya kena makan tu makan. Benda yang tak patut makan, tak payah makan lah. Satu, kalau orang hidang bukan wajib bagi habis. Bukan wajib bagi habis. Makan apa sepatutnya kena makan. Sekali lalu saya sebut itu. Rasulullah macam tu. Cuma kita ni taklah macam tu. Tapi nak sebut zuhud tu ada. Saya ngaji ada tok guru ajar macam ni. Katalah kita memang tak boleh nak zuhud macam Rasulullah macam tu. Macam mana? Makan je lah. Lepas tu, pertama sekali berakidah lagi betul. Apa dia? Aku makan, memang nafsu makan kuat. Satu, kena mengaku waktu. Betul apa? Ya Allah, aku makan ni lebih daripada patutnya aku makan. Makan ni pun dah mewah dah istilahnya. Bukan hajat pun. Memang mewah sangat makan, ya Allah. Lepas tu, makan pun memang untuk belazat je. Minum bukan air biasa. Tak minum air biasa ni. Air kosong tak minum. Kurang-kurang teh, susu. Nescafe, tak main lah. Neslo, tabur lagi. Ais lagi. Neslo, tabur, ais, dragon. Bukan bubuh buah dragon apa? Saiz tu. Bukan dragon. Dinosaur.
Kan ada macam tu kan? Tahu kan? Tak tahu. Tak saya dengar. Dengar lah saya khabar tu kan. Saya pun pelik masa mula-mula dia sebut tu. Tak ada pun punya masalah. Tapi nak kata kita makan apa yang ada kita makan ni walaupun sikit sebenarnya mewah lah. Ikan tak mainlah kukus nak goreng. Dah goreng tak cukup goreng. Kena bubuh garam. Bubuh garam ada perasa pula. Bubuh perasa tak cukup. Masak kicap. Kicap bubuh bawang lagi. Dah bawang bubuh cabai lagi. Bubuh cabai bubuh black pepper lagi. Bubuh sos pula. Dah kicap masin. Kicap bubuh kicap manis lagi. Bubuh apa? Sos tiram lagi. Nak makan tu mayonis lagi. Memang kita makan bukan hajat. Ini makam. Macam mana pun saya dah apa? Okey, makanlah. Nikmatilah apa yang ada. Hadirkan tauhid je kawan Allah. Ya Allah, ni rezeki pada engkau. Alhamdulillah. Aku makan ni pun dengan nama engkau. Engkau yang bagi rezeki. Alhamdulillah. Jadilah untuk tauhid tu. Belum cerita zuhud ni. Belum cerita zuhud. Tauhid tu jangan tak ada. Tauhid tu jangan tak ada. Tengok je rezeki, Allah bagi. Makan. Sehat, Allah bagi sehat. Sakit, ni lajak aku. Makan lajak hangat satu. Sakit, padan muka aku. Astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana. Ini prinsip untuk kita ajar. Tauhid, mesti betul. Nak dapat zuhud, take time. Dia perlu tarbiyah daripada guru. Memang kita kena ada disiplin besar untuk dapat zuhud ni. Sikit kali lalu itu. Jadi Rasulullah macam mana makan? Memang kata dia cukup untuk kita faham Rasulullah zuhud ni taqalluluhu. Kita kalau tak boleh buat satu hal, tapi dengar, walaupun tak boleh buat macam mana zuhud Rasulullah, tauhid mesti boleh buat. Dia tu kot kasar sikit lah, nampak itu. Tauhid boleh buat, boleh faham. Tengok je makanan, Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki aku. Seronok dengan nikmat, jangan nikmat tu sangat kita seronok. Seronok dengan Allah pemberi nikmat. Alhamdulillah dia bagi. Kita tak banyak buat ibadat ni pun dia bagi. Zikir malas, selawat malas pun dia bagi makan. Alhamdulillah. 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 Tauhid mesti. Walaupun tak boleh zuhud. Baik. Jadi kalau Rasulullah ni dia memang bersedikit sangat. Sekali lagi sebut, tak sedikit. Macam mana dia bersedikit? Kalau buat makan ni, dia bila tak perlu makan, dia tak makan. Sampai dia lapar. Bukan lapar dengan berpuasa saja. Tapi kalau dia tak puasa sekalipun, lapar dia tu sampai tahap dia tak perlu makan. Tapi dia lapar. Bila perut ni, bila tak isi dengan makanan, dia punya ruang kosong. Kalau tak diisi sesuatu, dia akan berangin. Jadi nak kurangkan angin tu macam mana? Rasulullah ambil batu, ikat di perut dia. Pasal makan dia tak perlu makan lagi. Pasal badan kering. Bukan lemah. Waktu tu tak cukup satu batu, ambil dua batu, ikat lagi. Ambil 3 ketul batu, ikat. Bukan saja Rasulullah macam ni, para sahabat macam tu. Pasal apa? Pasal tak perlu makan lagi. Nak makan buat apa? Tak perlu makan lagi. Nak makan buat apa? Ni makan bila lapar. Ni bukan lapar pun. Tapi kosong. Ada angin macam mana? Ikat. Untuk dapat kesihatan, kita ada ikat. Satu ulama-ulama dulu, pendekar-pendekar gitu lah. Khasnya, dia faham. Keedah nak bagi sihat badan macam mana? Ikat perut. Yang pakai bengkung, nak bersilat pun, ikat pakai bengkung. Macam apa? Bengkung tu, saya syarah bengkung lagi 3 jam lah. Cukup. Tak payah beli magnetik tu ya. Kayak seropan aja buat bengkung. Boleh. Apa yang sebut? Paling baik macam mana? Kurang makan, lepas tu tak makan tu kembung, angin, ikat. Itu Rasulullah dia ajar kita walaupun tak ajar secara direct. Saya nak cerita apa? Dia punya sedikit sangat ambil bab makan ni sama macam tu. Kita memang tak boleh buat kan? Cerita ni supaya kalau ada sampai satu tahap kemampuan nanti, kalau boleh buat silakan. Mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita untuk sampai itu. InsyaAllah. Kalau habis-habis dah pun boleh puasa jadilah. Cuma kita ni bila dah biasa makan banyak, senang nak puasa. Senang. Hari ni
Saya nak tengok tarikh satu, saya tekan jam ni, saya tak hafal tarikh. Berapa Zulhijjah? 25? Ya. Betul 25? 25 Zulhijjah. Kenapa saya tanya Zulhijjah? Nak puasa Tarwiyah, Arafah dah lepas. Hari Bid dah lepas. Saya nak sebut apa enggak? Puasa hari Sud, puasa hari gelap. 27, 28, 29. Ataupun 28, 29, 30. Zulhijjah. Lagi apa? Lepas Zulhijjah bulan apa? Muharram. Muharram ni antara bulan yang sunat puasa sebulan. Rasulullah antara bulan yang paling banyak dia puasa selain pada Sya'ban, selain pada Rejab, antara bulan yang dia banyak puasa ialah bulan Muharram. Dah ada bulan Muharram yang memang sangat kuat tuntutan puasa. Bila? Tasu'a, Ashura. Hari Tasu'a dan Ashura. Tasu'a hari ke-9 Ashura. Hari 9 Ashura. 9 Muharram. Ashura hari ke-10. Ashir. Tasik dan Ashir. Lagi apa tu? Sebulan puasa. Apa saya nak sebut? Jadi, nak sebut apa? Kalau kita tak puasa sekalipun, belajar sikit kan makan. Itu yang kata saya kata tadi. Sahabat sekalipun tak puasa, tapi makan sangat sikit. Makan sangat sikit. Hajilah ke sana. Kalau sahabat pun macam tu, macam mana? Rasulullah macam mana? Rasulullah lagi lah ambil sikit. Satu, kita hidup dengan orang-orang yang memang bersikit makan macam tu, dia memudahkan untuk kita boleh tiru cara dia. Kita keliling kita semua kuat makan. Satu susah. Saya pernah pergi ziarah. Saya dah cerita macam ni, saya nak cerita pengalaman sikit lah. Asal nak cerita, Rasulullah ni dia zuhud pada dunia macam ni. Saya pernah pergi ziarah satu pondok di Batani. Nama Tok Guru tu Baba Rashid. Masyhur dia panggil Baba Rashid Warak. Zaman tu saya bujang ni. Saya nak cerita apa? Pondok tu, tempat tinggal ada, memang tinggal pondok sebiji-sebiji. Satu pondok satu orang. Pondok tu tak ada tandas. Tak ada tandas. Kalau nak melepas tu faham kan? Inverted commas macam mana? Pergi cari tempat-tempat semak, pergi buang, pandai-pandai lah kau. Baik buang air besar, baik buang air kecil. Tapi jaga, pergi buang air besar pun masuk semak, silap kena booby trap. Booby trap. Jerangkap sama. Orang korek-korek, kambur itu je kita pijak, lembut je. Boleh faham kan? Jerangkap sama. Tak faham juga. Yalah, diam lah, tengok je lah. Aduh, tak faham betul tu. Soal, apa pasal tak ada tandas ni? Kalau ada tandas kalau kemudahan ada, apa akan jadi? Kita makan kuat, siapa? Nak berak senang. Pas berak senang. Nak melepas senang. Tempat kecing senang. Sini tandas, sana tandas, sini tandas. Tandas pula tu luxury punya. Duduk kan, sejam boleh duduk. Relax. Dengan bau wangi, bersih, lampu terang kan. Nyaman ni. Duduk kat asrama pun busuk. Macam-macam bau ada. Bau seluar, jubah tak basuh. Duduk dalam tandas wangi je. Suka duduk di tandas. Boleh faham saya sebut apa? Jadi bila tandas susah, apa akan jadi pada pelajar? Tahu tak apa dia? Mereka akan sedikit yang makan. Tok Guru punya target tu rupanya. Saya pergi pun saya pelik. Kita pergi sampai-sampai nak buang air. Nak buang air nak genak ni. Tanya memang. Nak buang air tandas ada tandas. Tandas kami tak ada tandas. Kami tak ada tandas. Tu nak buang air nak. Pandai-pandai pergi lah kat semua tu. Tak boleh sampai petang. Tak kencing, tak berak. Bayang nak pelajar dia. Boleh daripada pagi sampai malam. Tak kencing langsung. Pasal apa? Dia hanya akan minum apabila dia memang hajat untuk minum. Dan dia akan makan bila-bila dia hajat untuk makan, baru dia makan. Barulah dia tak gaduh berak.
Kita yang berak ni macam apa? Buang tu banyak sangat. Badan tak perlu dibuang, buang aja. Satu, kita buang banyak pasal makan banyak, minum banyak. Mereka tak buang pasal apa? Makan tu habis, minum air tak ada nak buang pasal apa? Semua badan ambil. Makan tu tak ada hampas yang nak buang, semua badan ambil. Semua ambil. Tak ada bahan buangan. Semua ambil. Kalau buang bahan buangan pun terlalu sikit. Semua makan habis. Kita ni tak ada proses lagi buang. Tak ada proses buang. Waktu tak ada proses buang macam mana? Dia jadi macam ni tak? Buang pula tak buang pula. Simpan pula, serap lagi. PJK lah. Apa? Perut jauh ke depan. Berdiri tegak tak nampak kaki. Orang kata melawak sambil-sambil tu. Tak gila tak apa. Saya nak cerita apa? Saya pernah ada pengalaman jumpa Tok Guru tu. Tok Guru tu ingat, kalau sembahyang maghrib dah sembahyang wirid, ngaji lepas maghrib. Ngaji lepas maghrib. Tok Guru tu dah habis sembahyang Qobliyah tu lah, maghrib, wirid, ba'diyah. Dia akan habiskan sembahyang awabin 20 rakaat dulu baru dia ngajar. Awabin 20 rakaat dulu baru dia ngajar. 20 rakaat buh bila 2 rakaat 3 minit buh bila itu lah. Habis tu baru dia ngajar. Tu kuliah maghrib. Kalau murid tak sembahyang pun apa akan jadi? Bayar aku duduk, bayar aku sembahyang. Murid akan jadi nak sembahyang sunat macam mana Tok Guru. Dengan sebab Tok Guru sembahyang. Saya pergi ziarah tu, kami kumpulan pelik sekali. Macam apa? Tok Guru sembahyang sunat banyak, kami tak sembahyang sunat pun. Relax, tunggu masa bila. Tunggu baba ni nak ngajar. Dah 20 rakaat sembahyang awabin. Kata ngajar lepas maghrib. Pukul 9 tak siap lagi. Tunggu. Anak murid dia dengan Tok Guru sembahyang sunat awabin. Bagi siap 20 nak tunggu maghrib isyak tu. Habis sembahyang tak sembahyang isyak lagi. Ngajar dulu. Baru duduk. Qala Syekhu Musannif rahimahullahu ta'ala. Berhenti pukul 12 malam tu. Tak gaduh kencing, berak. Dengan Tok Guru dan anak murid. Kami dia bagi makan. Bagi makan, bagi minum. Tetamu saya bermalam di situ kat pondok tu, makan minum ni bagi. Anak murid dia tak campur pasal dia hajar sistem. Tetapi tetamu dia raih, dia bagi tempat kita duduk, makan minum. Tandas ada bilik tetamu, dia bagi. Tapi tengok anak murid dia steady lah, tak gaduh kencing berak. Kita sasat tepuk perut, sasat tepuk perut. Nak ajar apa? Bila Tok Guru macam ni, suasana macam ni, memudahkan untuk sikit makan, sikit minum. Bayang tengok sahabat boleh tiru Rasulullah macam mana. Itu rahsia dia. Kita keliling, semua makan. Makan hak pondok dah satu hal. Ada orang berjual lagi. Berjual pula tu, semua kawan-kawan beli. Kari pap, popiah goreng. Benda lagi lah. Kuih ni. Kita tengok macam ni. Saya nak gayakan. Lagi ada aiskrim pula. Koperasi pun duduk sebelah je. Lagi kawan tu makan keropok pula. Agak-agak boleh tahan tak? Boleh tak jadi warak gitu? Boleh tak? Tak mau je. Duit makan, katalah sebulan 100. Hak makan merapu ni 200. Nampak? Kita akan jadi macam tu, masalah kita. Tambah keliling tu, suasana dia jenis makan macam tu. Sak makan ni, sak makan kek, sak makan biskut. Yang nasi tak makan terang dia pun sikit tu. Cerita tu untuk menyedarkan kita apa sepatutnya kena makan, tak makan. Dan nak bayang sikit pengalaman saya pernah lalu gitu. Nak tunjuk kata, satu pondok-pondok kalau kita pergi, kita akan tengok Tok Guru macam-macam passion. Cara dia mendidik macam mana nak dapat perangai Nabi Muhammad SAW. Satu kitanya pondok-pondok lah ni banyak pondok modern dah kan.
Moden lah. Kalau saya kata Kelah Hulu pun bahasanya moden. Pondok tu masih satu-satu lagi lah. Tapi nak banding dengan masa arwah Tok Guru ada dulu, apatah lagi awal-awal pondok dulu, jauh beza. Walaupun jauh beza dengan orang lain, orang kata kita masih peringkat zuhud lagi katanya. Zuhud apa? Kenduri tiap-tiap malam. Tambahlah ni pula 6 malam. Hari tu baru ni apa? 3 malam berdek-dek makan ayam golek. 3 malam berdek-dek. Pondok tak payah masak lah. Gantung periuk lah. Zaman saya dulu kalau gantung periuk ni bulan 12 bulan musim nak pergi haji, bulan balik haji, bulan maulid, gantung periuk. Tu bulan cuti, musim orang kahwin, gantung periuk. Makan satu hari cukup 3 hari makan. Tak payah masak nasi lah. Yang tu pun satu hal tak cukup. Saya syarah banyak sangat lagi tu. Hampa tak masak sendiri, hampa tak rasa lah benda tu kan. Siapa yang masak, dia akan rasa. Cukup. Jadi Rasulullah amat bersedikit dengan dunia. Wa iraduhu, dan berpalingnya Rasulullah an zuhratiha, daripada perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan ni tak ada sekali. Kalau saya nak sebut, yang ni pun pengalaman yang pernah saya nak sebut. Saya tak pernah masuk rumah Rasulullah, saya tak tahulah kan. Tapi saya nak sebut, saya pernah pergi ke Baghdad. Baghdad, Iraq. Negeri Iraq saya pernah pergi ziarah 2 kali. Antara tempat saya pergi ziarah ke Baghdad ni, Kufah. Kufah ni tempat pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Saya masuk rumah yang masih tinggal, yang ada, yang memang dibenarkan untuk melawat kita masuk, ialah rumah Sayyidina Ali sendiri. Ada rumah dia, ada bilik dia, bilik Sayyidina Fatimah, bilik Sayyidina Ali, bilik dia sendiri, tempat Sayyidina Ali, mayat dia dimandikan di mana? Masuk. Yang ni 4 kali ganda rumah Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Ali Khalifah Amirul Mukminin. Alah kecilnya kata rumah ni. Tempat tidur dia lah. Yang ni pun besar lagi lah. Kita tengok, yang ni je bilik Sayyidina Ali. Allah. Kita hall kita, tak tahu nak sebut lah. Tak payah sebut lah. Kecil sangat. Pergi semua tu. Tak ada apa-apa perhiasan. Kalau nak bubuh almari lah, bubuh kipas salah satu, penuh. Bubuh kabinet dapur lah, penuh. Rumah. Kenapa? Tak ada apa. Tak ada apa. Itu saya cerita Sayyidina Ali. Rasulullah macam mana? Cukup. Itu pun pandai dah. Itu pun Sayyidina Ali masa tu bukan dia jadi cerita dia masa dia ikut Rasulullah. Dia Khalifah Amirul Mukminin. Khalifah Islam. Masya Allah. Okey, siap. Saya tak boleh bayang macam mana Rasulullah ni, dia ambil sikit sangat perhiasan dunia tu. Saya tengok Sayyidina Ali tu pun saya kata apa dah. Bahkan saya tengok kalau arwah Pak Tih tu, rumah dia besar lah. Rumah dia besar pasal pak mentua dia Toki balak. Kayu pergi ambil je. Saya mula-mula ngaji pondok. Siapa nak buat pondok, masa mula-mula dulu, siapa nak buat pondok pergi ambil kayu kat Gilang. Zaman saya taklah ambil free, kena bayar. Kayu nak murah, tak silap saya RM20. Kayu balak tu bila dia potong tu, yang sipi-sipi yang tak jadi papan betul elok tu, yang ada miss sikit tu, yang tu dekat separuh trailer RM20. Kalau nak kayu elok, buat satu pondok dalam belanja dalam 150. Saya nak cerita apa? Satu rumah tunggu besar pun dia pernah biasa panggil masuk dalam rumah dia, ada apa? Kosong. Tak ada apa. Dengar saya buat. Langsir pun tak ada. Langsir ni yang memang nak ada langsir ni, arwah isteri dia lah mati pun antara saya pun tak kata rapat sangat, dah lah tapi rapat lah juga. Saya pasal duduk pondok, antara saya punya pendapatan dulu setelah berumah tangga adalah menjahit. Saya tukang jahit, saya jahit seluar.
Jahit seluar jual lah budak-budak pondok. Kalau budak pondok ada 400 orang, seorang selai seluar, try lah. Baca berapa pendapatan saya kan. Jual seluar pun murah je. RM7, RM8 selai. Beli kain bandel-bandel tu, potong-potong jahit, buat seluar. Seluar kungfu tu lah. Seluar kungfu. Lain hal. Cukup. Saya sebut itu pada anak. Saya nak cerita apa? Jadi arwah Mak Teh ni, bila tak ada lansir, dia beli lansir. Nak raya tu khasnya. Tu buat apa? Bila upah jahit, dia jumpa lah saya. Ustaz Mat, nak suruh mu jahit. Berapa jahit apa Mak Teh? Jahit lansir. Saya tukang jahit, saya tukang potong, saya ukur lansir dia. Tu lansir pun, kalau ikut arwah Mak Teh, dia tak mau ada rapun tu. Rapun tahu rapun. Render kat bawah ni. Ni. Dia kata nak, lansir tutup je lah. Arwah Mak Teh dia yang beli. Kata, pandai nak lain lansir ni? Pandai, boleh Mak Teh. Sah. Mesin pun tak ada mesin kilang tu, mesin kaki kan. Jahit tak sampai setengah hari siap hantar. Saya cerita apa? Langsir pun tak ada. Dia punya tak ada perhiasan sampai teka tu. Rumah kosong. Yang ada rak untuk simpan kitab dia. Kitab, kanan kitab, atas kitab, bawah kitab. Itu saya sebut dia. Saya boleh bayang sebelum dia. Tambah kita nak cerita Rasulullah nya. Nak cerita Rasulullah payah cerita tu dulu. Tengok rumah saya apa pergi tengok rumah saya. Saya tanya siapa masuk rumah saya. Luar rumah dan dalam rumah serupa. Penuh barang. Ni ada, tu ada, ni ada, tu ada, ni ada, tu ada. Penuh. Sikit saya sebut. Jauh kita Luhut ni. Allah Akbar. Waqad siqat ilaihi bijumlatiha. Kata dia pernah ditarik tuan saqa. Siqat pernah ditarik, maksudnya dibawa, diusung ilahi kepada Nabi SAW. Bila siqat ni tarik ni maksudnya bukan benda kecil-kecil, bukan junjung, bukan jinjing, tapi heret. Istilah siqat ni tarik maksudnya benda besar-besar. Dibawa kepada Rasulullah bijumlatiha, dengan jumlah, dengan perhimpunan, dengan longgokannya zuhrah, perhiasan ni, macam-macam perhiasan ada bagi kat Rasulullah. Wa tara dapat alaihi futuhatuha, dan kata dia berdatang-datanglah berekor-ekoran lah kepada Nabi SAW, futuhatuha, pembukaan demi pembukaan zuhrah, perhiasan ni. Rasulullah bila duduk Madinah kan, perang satu, semua Islam bahasanya menang lah, walaupun tengok rupa kalah satu sudut, Islam makin maju, orang makin ramai. Perang pun dengan bahasanya lawan dengan Rom, Parsi Rom pun boleh kalah, Islam menang. Bayang tengok berapa banyak khazanah yang ada. Antaranya kata dia bima yassarallahu lahu, diheret bawa perhiasan ni, begitu juga berekoran, datang satu lepas satu, pembukaan dapat perhiasan ke Rasulullah ni bima yassarallahu lahu, dengan apa Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Antaranya minal ghanaim, daripada harta ghanimah. Ghanaim tu jamak pada ghanimatun, ghanimatani, ghanaim. Wal amwal, dan juga harta benda, jamak bagi malun. Wal arzaq al wasi'ah, dan rezeki yang luas, at-tayyibah, yang baik-baik. Bihaisu, yang dibawa semua ke Rasulullah ni, dibentang depan Nabi. Lau arada, kalau Rasulullah nak lah, la tawassa'a minha, nescaya Rasulullah diambil berleluasan, minha, dari fiha, pada zura, pada perhiasan-perhiasan ni. Bawa emas, perak, gelang, rantai, pisau, Masya Allah, khazanah perak. Bayang tak? Bila tawan Rom Parsi pula, khazanah negara sana mana tak cukup, bawa mai kat Madinah. Banyak. Kita kata rumah terbakar pun, lepas terbakar cari ada macam-macam barang ni. Ni negeri yang ditawan. Bayang apa khazanah yang ada. Sekali lalu saya sebut itu, Rasulullah macam mana? Bagi. Kalau ikut Rasulullah ada peruntukan berapa?
1/5 daripada seluruh harta rampasan perang Rasulullah punya. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in wa anna lillahi khumusahu. Hak Allah Ta'ala khumus, wali Rasul. Rasulullah khumus 1/5. Kalau ada 5 juta punya khazanah, Rasulullah punya khazanah dia punya saja adalah 1 juta. Rasulullah ambil tak? Siapa perlu? Siapa perlu? Ambil, pakai. Okay. Dia apa? Selai sepinggang balik. Ish. Kita kalau ada orang bagi buah tu dah lah. Bagi dalam sekotak tu. Buah apa? Buah apple. Contohlah. Apple pun rapuh gila punya. Makan yang bukan apple yang gebu. Yang sedap, rapuh, manis, keting, sedap je kan. Wangi, harum. Agak-agak mau biji apple ambil. Ada tak? Orang makan pagi tak nak apple. Macam mana? Orang makan kenyang lagi. Ada tak macam tu? Susah mau cari mah. Kita cerita apple aja kalah lah kita. Kita pakaian banyak ni. Tiba-tiba ada orang longgok. Bawa main sekotak. 10 kotak longgok ni. Ada jubah, sorban, ada purdah, ada jubah Arab, purdah apa lagi? Purdah Yaman, macam-macam purdah ada. Longgok 10 kotak. Pergi rebut cari lagi tak? Kita purdah pun tak larat pakai kat 10 helai lah. Contoh. Pergi cari lagi tak? Rebut. Telkong pun ada. Siti Khadijah, Siti Aminah, Ummu Kalsum. Macam mana? Kita punya telkong ada lagi ni. Tu pun tak larat pakai kan? Semayang sekali-sekali duha dah pun. Contoh lah. Tapi telkong tu kalau ada 3-4, ambil 3-4 tu. Mak aku satu, bapak aku kakak aku satu, nenek aku satu. Nampak kita punya perangai. Lagi Rasulullah walaupun macam ni dibawa kat dia, kalau dia nak luar dia ambil sungguh, dia akan tawasa fiha waqtatafa zuhrata. Saya Rasulullah akan petik dia, ambil perhiasan-perhiasan dunia ni, tapi apa jadi? Falam yardaha. Kemudian bila dibentang Rasulullah ni, apa jadi? Falam yardaha. Tak pernah redha Rasulullah perhiasan ni. Dia tengok macam mana? Saya buat muka macam mana? Ambil lah pakai. Saya nak buat misal, contoh zaman kita kan. Kita kereta tak ada. Untuk orang bawa main kereta. Bukan kancil. Bukan Kelisa. Bukan Saga. BMW. Jaguar. Ferrari. Perlu tak? Tak perlu pun. Patutnya buat macam mana? Ambil kat mereka je lah. Aku pakai motor buruk badan lah. Jalan kaki pun cukup. Bahkan tak payah apa. Nak pergi mana semua orang ada tolong driver bawa. Sebut je nak pergi mana. KL. Ada orang nak tawar diri bawa kereta. Tak payahlah. Ferrari pun simpan kat mereka je lah. Tutup guru dulu boleh buat. Saya tengok arwah Fatih dulu boleh buat. Dia tak pernah ada motor. Basikal buruk dia ada, basikal tua lah. Motor tak pernah ada. Kalau ikut nak beli motor, dia boleh beli 10 motor. Kereta. Umur dia akhir lah. Ada kereta pasal istilahnya dia sebut orang masa dia mengajar, pasal tak nak ada ta'alluq dengan makhluk, kata dia. Selalunya kalau dia nak pergi pun, dia tak ada kereta ni. Anak murid ramai yang mengaji, ada budak pondok tu, yang orang luar pun ada mengaji kat dia. Dia kata, esok ni ada mesyuarat pagi, kata dia pukul 8, nak kena keluar lepas subuh. Siapa dia boleh pergi ipoh? Anak murid dia berderu datang. Saya bawa Fatih. Dia tak payah cari kereta, tak payah isi minyak, tak payah fikir rotek minyak hitam apa. Dia sebut lah. Ada orang akan cari kenderaan terbaik, minyak free, tak payah fikir rotek apa, semua orang terima lah. Nak berebut bawa dia. Nak berebut dia. Jadi kalau orang bawa kereta Ferrari tunjuk depannya, macam mana? Buat sakit kepala aku. Baik kat mahal macam tu lah ni. Bahasa Kelang dulu sikit lah. Ni arwah tu. Rasulullah agak-agak macam mana? Lagilah tak ada apa perasaan langsung.
dengan benda itu. Tu Rasulullah. Sahabat pun macam mana? Sama. Saja saya nak sebut ni. Jadi kalau kita faham kenapa jadi macam ni ya? Pasal mereka ni faham apa sepatutnya matlamat yang nak dicari, apa yang nak dikejar, dengan apa yang kita, benda yang tak perlu, tinggal lah. Mudah Allah Ta'ala bagi kita boleh atur kehidupan dengan cara betul gitu. InsyaAllah. Amin. Jadi bila dibentang kat Rasulullah macam ni, waqtafa bi'aqal liqalilin minha. Rasulullah dia mencukupkan diri dia bi'aqal liqalilin, dengan yang sedikit daripada sedikit. Macam mana nak bahasa terjemah tu? Asal terjemah gitulah. Aqal liqalilin, dah lah sikit. Daripada sikit tu pun dia ambil sikit je. Kalau saya buat misalnya contoh nak kata, nak ambil lurah aqal liqalilin. Nasi lemak 100 bungkus, orang suruh kita pilih ambil, ustaz ambil lah berapa ustaz nak. Contoh kan. Ambil pun katalah, saya katalah ada anak buah 3 orang lagi, saya ambil lah 4 pun, saya nak bagi contoh ambil sikit je, ambil 4 je. Dia kata ambil lagi ustaz, banyak tu. 4 pun padan dah. Saya ambil tu. Tu yang saya punya 1 tu, saya pun makan sikit. Ambil, habis. Saya tak nak. Contoh lah kan, contoh sikit. Yang tu contoh bukan saja qalil, tapi aqallil qalil. Saya nak bagi contoh bahasa tu ya sikit. Kalau ambil seorang 5 bungkus, itu bukan qalil. Itu buruk lantak, makam tadi namanya. Makam. Apatah lagi nak kata qalil macam mana? Ada anak buah 3 orang dengan saya 4. Saya ambil sebungkus je, kongsi 4 orang. Untuk macam mana? Saya makan sikit je, hampa habis lah. Dah lah ambil tu qalil. Daripada qalil pun qalil lagi. Tu aqallu qalil. Boleh kot? Saya faham saya sebut apa kan? Ada bahasa-bahasa tu untuk, saya urai tu untuk ceritakan kaedah nak ambil faham bahasa. Kata dia, hasbuna ma warada anahu ma syabi'a min khubzi sya'irin yawmaini mutawalaini. Kata dia, cukuplah kan kita kisah barang, maksudnya hadis yang warada datang menceritakan anahu bahasa Rasulullah ni ma syabi'a, dia tak pernah kenyang min khubzi sya'irin, daripada roti yang buat daripada gandum. Terjemah mudah, syair ni gandum. Roti yang buat daripada gandum, yaumaini, selama 2 hari mutawaliyaini, berturut-turut. Dia tak pernah ada 2 hari berturut-turut kenyang makan roti. Tak pernah. Kita macam mana? 1 hari 3 kali nasi. Nasi lemak, nasi tengah hari, nasi malam. Jauh. Kalau kita buka kita dah tahu hadis ni, tengok kita apa? Penawar bagi hati saja. Dia cerita bab makan je. Kata dia, makan ni sekurang-kurang untuk nama makan ni tak cinta makan. Kata dia 3 hari makan sekali. Maksudnya kalau 1 hari 3 kali kalau tak tahulah bahasa apa nak buat. Baca kitab tu Allah rasa segan nak gila kan. Mana? Allah. Malunya rupa Wa ma taraka dinaran wala syatan wala ba'iran walam yatruk illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Dan Rasulullah ni kata dia, wa ma taraka dinaran wala syatan wala ba'iran. Ni nisbah wafat Rasulullah. Rasulullah ni waktu dia meninggal, dia tak tinggalkan walaupun 1 dinar, seekor kambing ataupun seekor unta. Dia tak ada. Rasulullah meninggal tak ada tinggalkan harta benda untuk diwarisi oleh anak isteri dia. Tak ada. Rasulullah tak tinggalkan harta benda untuk dipesaka. Rasulullah tinggalkan iman untuk anak isteri dia. Kita lah ni macam-macam nak tinggal untuk anak isteri, berbilah kan. Untuk anak-anak cucu kita, siap tanah wakaf ni nama sekian. Rasulullah dia tahu apa yang penting, harta dia tak tinggal untuk anak isteri dia. Macam ni lah. Kita macam mana? Ada pelajaran yang kena belajar juga apa tu. Bukan maksudnya tak payah tinggal langsung untuk anak isteri kan. Kalau Rasulullah memang betul, dia bagi betul-betul ke anak isteri dia apa yang sepatutnya dia bagi, dia tak tinggal harta benda pun tak ada masalah.
kita ni kalau tinggal harta pun jadi masalah, tak tinggal harta pun jadi masalah. Itu masalah kita. Syarah kita banyak lah tu. Satu kena tinggalkan iman. Tak dapat harta pun tak ada masalah, ada harta pun tak ada masalah. Sekali lalu saya sebut itu. Jadi Rasulullah dia wafat dalam keadaan tak ada tinggal harta benda untuk anak isteri dia. Walam yatruk illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Rasulullah ni dia tak tinggalkan waktu dia wafat tu melainkan silahahu, senjata dia, ada istilah pedang dia, ada baju besi dia, wa baghlatahu, baghlah keldai dia, baghal lah, baghlah ni baghal lah. Baghal, tengok kamu gambar baghal macam ni. Wa ardan, dan kata dia ada sebidang tanah, tapi tanah ni memang Rasulullah abuan dia, selain daripada tanah-tanah lain yang sebelum dia dapat, dia ada sedekah pada orang sepatutnya. Tanah yang asal milik dia ni, dia telah ja'alaha sadaqatan, tanah tu, sekeping tanah, sebidang tanah tu dia buat sedekah. Jadi yang ada tinggal Rasulullah apa? Pedang dia, dan ada silah, senjata, pedang dia. Kalau baju rantai yang dia pakai pun ada istilah hutang, yang baju rantai tu, baju besi tu jadi cagaran untuk menjamin hutang tu dibayar. Siap. Wa kana firashuhu jildan madbughan wa hashuhu layfun. Kata dia adalah firashu, hamparan Rasulullah untuk dia tidur, jildan buat pada kulit, madbughan yang telah disamak, hashuhu isi dia dalam kulit tu, laifun jerami, straw kan, bukan straw sedut air tu, jerami lah, jerami. Cuma kita bila sebut kulit Rasulullah nanti bilang kulit gambar Rasulullah macam kulit kita. Macam tu saya bahasa je, saya tak syarah banyak. Jadi apa ceritanya? Maksudnya tempat pembaringan dia bukanlah untuk bermewah-mewah. Yang itulah. Wa kana yanamu ahyanan ala saririn min khawdin nakhli hatta yu'athira bi jambihi asy-syarif alaihi salatu wasalam. Sentiasalah kana yanamu. Fi'il madhi ni bila masuk yanamu fi'il mudhari' dengan makna sentiasa. Dia ada makna subut wa dawam. Sentiasalah Rasulullah tidur. Kana yanamu ahyanan, kerap kalinya, ahyanan, kadang-kala ahyan. Ada ketikanya kerap kali Rasulullah tidur. Rasulullah sentiasa tidur, kebiasaannya. Tentu pun tak sedap terjemah dia. Kalau asal bahasa, kana adalah Rasulullah yang namu tidur, ahyanan, selalunya, ala saririn di atas hamparan, katil, min khawsin nahli, daripada pelepah tamar tu, buang kulit luar dia tu, dia punya jerami dalam pelepah tamar. Khawsin nahli, hatta yu'athira bi jambi, sehingga kata dia terkesan pada rusuk Rasulullah Asy-Syarif yang sangat mulia alaihi salatu wasalam. Masyhur kita selalu dengar ayat mudah dia, Rasulullah tempat baring dia atas hamparan buat pada pelepah tamar, daun tamar. Bila dia tidur berlekuk kesan kat badan dia dengan sebab tidur di atas pelepah tamar tu. Bahasa mudah sebut gitu. Wa kana yanamu ja'ian yatalawwa tula lailatihi minal ju'i. Rasulullah ni kata dia kana yanamu, sekali kana maksudnya yanamu ni mana? Sentiasa sering dia tidur ja'ian dalam keadaan lapar, yatalawwa, yang asal artinya lawa ni berlipatlah, berlipat perut lah, menanggung kelaparan lah Rasulullah ni, tula lailatihi, sepanjang malam dia, berlipat perut minal ju' kerana lapar, fala yamna'uhu zalika an siyami yaumi. Dia malam berlapar, istilahnya berlipat perut maksudnya berbunyi perut kerana terlalu lapar. Lepas tu lapar tu, malam tu dia tidur macam tu, la yamna'u zalika an siyami naumihi, tak menegar Rasulullah daripada nak berpuasa esok hari. Kita belajar ni nak belajar Rasulullah macam mana sifat dia. Kita dapat buat, tak dapat buat satu hal. Kita ni tak bersahur pun dah jadi puasa. Bersahur pun tak puasa.
Rasulullah malam lapar, siang tu boleh puasa lagi. Kalau tengok sekali lalu, kenapa Rasulullah lagi ni? Dia dah biasa berlapar. Satu, tak ada masalah. Kita dah biasa kenyang. Satu, tak boleh lapar. Rasulullah dah biasa lapar, dia susah hati pula kenyang-kenyang. Kalau kita dah biasa kenyang, susah hati pula bila lapar. Terbalik. Walau sya'a la jama'a kunuzal ardi wa simaraha wa raghada aishuha. Jikalau Rasulullah nak, nescaya dia akan himpunkan kunuzal ardi, semua perbendaharaan bumi, wa simariha, dan buah-buahan yang ada kat muka bumi. Memang Rasulullah pun kalau ikut Allah Ta'ala bagi kat dia macam-macam sabab untuk dia dapat kurniaan buah-buahan dan sebagainya daripada melalui sahabat dia. Waraghada aishuha, dan bermewahlah oleh kehidupan Rasulullah. Tapi Rasulullah tak punya tu. Qalat ihda nisa'i, dan ni nak cerita Rasulullah keadaan macam mana. Berkatalah salah seorang daripada isteri-isteri Rasulullah. Rasulullah ada ramai isteri. Isteri dia pernah cerita macam ni. Kata dia, kuntu abka rahmatan lahu mimma arahu wa amsahu biyadayya, atau wa amsahu biyadi ala batnihi mimma bihi minal ju'i wa aqulu. Isteri dia kata macam ni, kuntu abki rahmatan lahu. Ni isteri. Dia tengok Rasulullah duk tahan lapar ni. Kata dia, aku menangis, kata dia. Tengok Rasulullah ni rahmatan lahu. Pasal kesian tengok Rasulullah. Rasulullah ni bukan tak ada makanan untuk dia nak makan. Ni sebab sahabat bawa ni. Allah, kalau nak makan ni, kalau kita lah boroi perut. Tapi Rasulullah macam mana? Dia tak makan tu, dia ambil hanya sekadar apa yang sepatut dah lah. Ambil tu sikit pada sikit tu istilahnya tadi. Sampai isteri dia menangisi dia disebabkan terlalu kesian ke Rasulullah. Memang arahu dengan apa yang mereka lihatkan akan Rasulullah punya keadaan. Memang arahu, dia barang yang melihat ia. Mimma arahu wa amsaha biyadi, dan kata isteri Rasulullah, aku sapu dengan tangan aku ala batnihi, atas perut Rasulullah, mimma bihi minal ju', daripada apa yang Rasulullah rasa sakit tahan lapar. Rasulullah lapar tu, isteri dia sapu perut Rasulullah. Sapu perut apa pasal apa, tapi yang ni antara hubungan Rasulullah dengan isteri dia dari sudut isteri dia sampai menangisi dia macam ni. Kenapalah bagi lapar sampai terang macam ni. Wa aqulu, dan isteri dia kata macam ni, nafsi lakal fida'u law tablughu minad dunya ma yaqutuka fayaqulu mali walid dunya ikhwani min ulil azmi minar rusul sabaru ala ma huwa ashaddu min hadha famadaw ala halihim faqaddamu ala rabbihim fa akrama ma'abahum wa ajzala sawabahum fa astahyi min Allahi in tarafahtu fi ma'ishati ay yaksura bi ghadan dunahum. Baik. Ini kata Rasulullah. Sebelum tu kata isteri dia dulu. Isteri dia kata macam ni, nafsi lakal fida'u. Isteri dia bila tengok Rasulullah berlapar macam ni, memang isteri dia akui yang ni Rasulullah betul. Sampai isteri kata apa? Aku ni penebus untuk engkau ya Rasulullah. Kau suruh je aku buat apa, cari makan aku cari makan, kau suruh masak makan aku masak makan. Tapi aku tengok kau lapar macam ni, memang dia akui yang ni memang Rasulullah sungguh. Sampai isteri kata apa? Jadikan aku sebagai tebusan kau ya Rasulullah. Ni bukan sebarang isteri lah kan. Satu, isteri dia kenal Rasulullah. Satu, dan dia ditengok keadaan Rasulullah ni, Rasulullah bukan tukang cakap saja, tapi dia telah membuktikan dengan tingkah laku dan cara hidup dia. Isteri-isteri dia boleh melihat depan mata mereka bagaimana keadaan Rasulullah. Sampai isteri-isteri ni memang yakin sungguh yang ni ialah Rasulullah. Sampai kata apa? Aku ni adalah tebusan untuk kau. Kau nak suruh apa je suruh ke aku, ya Allah, biar aku mati kerana kau. Para isteri dia cakap macam tu. Lagi,
Kata isteri dia, "Lau tablughu minad dunya ma yaqutuka." Kalaulah, kata dia, kalau boleh ada sesuatu yang boleh sampai dekat engkau daripada dunia ni, apa yang boleh bagi hilangkan kelaparan kau. Yang tu kot bahasa terjemah mudah. Kalau bolehlah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kau makanlah apa benda yang boleh menyebabkan hilang lapar kau ni. Aku tak sanggup tengok orang kau tahan lapar sampai macam ni. Meleleh air mata ni, tengok ni Rasulullah duk tahan lapar. Bukan Rasulullah tak boleh makan, bukan Rasulullah tak ada makan, tapi Rasulullah tak nak makan. Macam kita boleh macam tu ke? Jauh, kata, jauh kita dengan Rasulullah. Baik, bila isteri dia kata macam ni, jadi isteri ni faham ni, nak suruh juga Rasulullah makan, sampai jadikan dia sebagai tebusan. Rasulullah nak, dia andai kata Rasulullah suruh buat apa pun, dia akan berkorban apa saja untuk carikan makanan apa, masak apa sebagainya untuk jamu Rasulullah. Rasulullah macam mana? Rasulullah tak teringin makan pun. Bahkan isteri dia bagi tawar diri macam tu, macam mana? Rasulullah tak ada pun hajat nak makan. Bahkan dia masih dalam keadaan dia berlapar, tak ambil apa pun makanan, apatah lagi perhiasan dunia. Rasulullah kata macam ni bila isteri dia cakap macam tu. Kata dia, mali walid dunia. Kata dia, apalah yang ada kat aku dan apalah yang ada kat dunia ni. Aku ni siapa? Dunia ni apa? Dia kata dia faham betul-betul maksud la ilaha illallah tu. Dia kata dunia ni apa, aku ni apa. Kata dia, ikhwani, ni tawaduk Rasulullah. Kata dia, sahabat-sahabat aku. Maksud sahabat Rasulullah ni Nabi-Nabi dan Rasul sebelum dia. Min ulil azmi, daripada ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Minar rusuli, kata dia, sabaru ala ma huwa asyaddu min hadha. Mereka ni sangat bersabar di atas apa yang lebih bersangatan daripada apa yang aku duk rasa lapar ni. Dia orang ni lagi teruk. Nabi Isa, Allah. Yang dikata Rasulullah tawaduk, sedangkan Rasulullah manusia paling hebat dalam bab ni. Tapi dia kata sahabat-sahabat dia di kalangan Rasul yang berpangkat ulul azmi ni, mereka ni lagi dahsyat daripada aku. Famadau ala halihim, mereka telah berlalu di atas keadaan mereka, macam-macam kesusahan mereka tempuh. Faqaddamu ala rabbihim, dan mereka telah mendahului bertemu di atas Tuhan mereka, maksudnya mati awal lagi. Fa akrama ma'abahum, Allah Ta'ala muliakan tempat tinggal mereka dalam kubur, alam barzah lah ni. Kata Rasulullah, bila sahabat dia macam ni, Nabi Rasul ulul azmi macam ni, wa ajzala sawabahum, Allah Ta'ala pula telah membesarkan pahala mereka waktu alam barzah gitu. Kemudian kata Rasulullah, fa astahyi minallah, aku malu daripada Allah Ta'ala, in taraffahtu, jika bermewah-mewah aku, ala fi ma'isyati, dalam kehidupan aku, an yaksura bi ghadan dunahum, aku ni, kata dia, akan jadi kurang, aku akan jadi lekeh ghadan, esok hari, maksudnya waktu dia wafat, meninggal nanti duduk alam barzah, dunahum, lebih rendah, kurang daripada mereka. Maksudnya takkan martabat Rasulullah kurang, sedangkan dia ulul azmi. Semua Nabi Rasul tahu Nabi Rasulullah ni, Muhammad SAW ni ulul azmi, penutup Nabi Rasul, dia seabdul makhluk. Takkan aku punya kesabaran rendah daripada kesabaran mereka, dan zuhud aku rendah daripada keadaan zuhudnya para ulul azmi ni. Ini keadaan yang ada pada Rasulullah. Itu yang sekali lalu saya sebut tadi, Rasulullah boleh jadi macam ni macam apa? Dikenal siapa Allah Ta'ala, dikenal dia siapa, dikenal ulul azmi siapa, bahasa mudah saya sebut tadi, dikenal makhluk apa, Allah siapa. Lepas tu bila dia berlapar, apa tujuan dia lapar? Nanti sikit, apa tujuan lapar? Kita kalau lapar, mana? Betul? Dengar soalan. Kalau kenyang, mana? Kita rasa lapar tak bagus, kenyang pun bukan bagus. Tak jaya, try nak abang makan lagi. Kalau ada nasi lemak, makan tengok 3 bungkus. Merana ke bahagia? Merana. Betul tak? Ya. Tak jaya tanya orang biasa-biasa dapat penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apa masalah? Ya. Semua lebih makan. Lebih makan lah tu. Yang kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apa benda-benda tu. Kalau kurang makan, selalunya tak jadi itu.
Macam mana pun kerana ada sakit dia, gastrik lah, nak sebut saya tak pandai. Ya kan, gegat kan. Bila kurang makan pun hypo lah apa macam-macam, tak cukup. Kita kenyang pun masalah, lapar pun masalah. Rasulullah macam mana? Dia memang tak nak kenyang, lapar pun dia taklah jadi penyakit dengan sebab lapar dia. Dan lapar tu tujuan dia untuk mencerdaskan akal dia dan semakin sedar kepada Allah Ta'ala. Dan lapar tu satu tarbiyah untuk lawan nafsu, untuk tak ikut nafsu. Lapar tu untuk mencerdaskan akal. Lapar tu untuk menggunakan momentum lapar tu supaya tak banyak tidur, sentiasa zikir dan tauhid Allah Ta'ala, rasa berhajat hanya pada Allah Ta'ala, tak rasa berhajat pada makhluk. Jadi saya ngaji Tutup Guru duk syarah keadaan Nabi Rasul macam ni. Para ulama kita pun macam ni kan. Satu kita tengok Tutup Guru para ulama kita yang mujahadah ni, mereka mujahadah macam ni kan. Puasa, lapar. Makanan kalau makan memang boleh makan banyak, tapi dia orang sikit je makan. Saya masa arwah batin dulu duk hidup, antara orang yang kalau pergi kenduri memang selalu kena panggil makan setalam dengan arwah Tok Guru lah. Kalau orang buat kenduri kekah, sana kalau special tu kari kambing lah. Kalau kekah kambing kan. Bila kambing pula, antara special punya menu kepala kambing. Dan kepala kambing tu dia ada otak kambing. Kepala kambing tu dia masak, perut kambing tu dia balut kepala kambing tu. Tu menu special lah. Tak akan bagi hidang ni melainkan Tok Guru. Selalunya yang perut lantak tu saya. Cerita bagusnya. Saya nak cerita apa ni? Tok Guru makan macam mana? Alah. Cuma dia punya perangai makan. Saya biasa makan dengan dia. Saya tahu lah. Ya. Sembang. Dia makan sikit. Sembang kuat. Duduk makan tu, dia tanya gini. Makan Ustaz, makan. Kita makan sungguh. Dia cedok sikit. Pula tu dia ada prinsip dia makan. Dia kalau dia buat nasi, kalau dia ambil gulai, dia tak ambil lah lauk lain. Dia bagi habis hak tu dulu. Habis hak ni, dia ambil nasi sikit lagi. Kalau katalah ada masak lemak kuning pula, dia pun ambil masak lemak kuning. Dia tak campur makan. Dia tak campur. Masak lemak kuning. Habis makan tu lagi, kata dia nak rasa ulam, dia ambil nasi sikit, ambil ulam, memang boleh makan. Cara dia makan. Makan sikit je. Tapi habis makan, dia last sekali. Kita makan dah tak larat makan. Tok Guru tak berhenti makan lagi. Pasal dia makan sikit, kunyah lama. Kita suap besar-besar. Makan macam-macam, campur-campur. Sampai tak kalah nak makan. Kita dah berhenti makan, dia duduk cedok lagi gulai. Apa tengok dia makan je. Orang tak faham, orang kata dia banyak makan. Makan sikit je. Sikit. Tapi kalau buat kerja, dia ada dusun durian. Kalau naik bukit, kita bernapas 3 kali berhenti. Bukit dia durian macam ni, bukit dia. Dia punya kecuraman, kecerunan bukit tu macam tu. Dalam durian. Daripada bawah ni nak naik tu, 15 minit dah dah. Tu pun saya naik macam ni. Pergi menebas lah tu. Cerut macam tu, curam macam tu, pergi menebas. Musim durian kena pergi menebas lah. Nak ambil durian kau tak semak kan. Dia dah naik atas lah. Kita berhenti. Berhenti rehat. Naik pula. 3 kali menyawa baru sampai atas. Dia duduk atas, dia dah menebas lah. Cerah lah. Kita baru sampai. Jauh itu. Tu saya siapa? Tok Guru belum Nabi. Rasulullah macam mana? Satu Rasulullah tengok para sahabat. Mesti tengok replika perang sahabat tahu tak? Pedang tu. Pedang sahabat besar mana? Macam ni, keris. Kontak dia tu. Macam tu. Panjang tu. Lebar tu. Kita ni kalau kita pegang 2 tangan tu, rasa kalau Bilal ni pusing kita. Masa berat. Sahabat boleh pegang dengan 1 tangan.
naik kuda. Perisai. Tak main lah pegang kuda kan. Ni perisai. Pedang ni. Ni. Macam mana badan dia kuat? Kita kalau ciu. Tergeliat juga. Saya pernah main pedang, saya tahu. Main kayu je, kayu kecil satu je main. Tukar tangan. Ni pedang. Pegang parang panjang besar tu bukan tebas kepala orang. Oh, tebas rumput panjang yang ada lekuk sikit tu kan. Tebas. 20 kali hayun. Pegang tu sahabat. Jauh lah beza. Jauh beza. Pasal kita jauh lah nak kata macam ni lah. Jadi dia orang jadi kuat pasal kita faham kita kuat dengan fizikal. Dia orang kuat dengan batin. Ada setengah ulama-ulama kita syarah macam ni. Dia orang kuat pasal apa? Iman kuat, zikir kuat, selawat kuat. Untuk pedang yang berat-berat macam mana dia boleh pegang? Semua tu adalah karamah yang tak boleh bagi pada mereka. Kalau orang biasa pun tak boleh angkat. Memang dia orang boleh angkat. Orang biasa tak boleh angkat. Dia satu karamah yang tak boleh bagi. Satu benda belik luar biasa. Kalau kat Nabi kita panggil mukjizat. Pada para sahabat dan para tabi'in, para salihin ni, benda pelik luar biasa tu dipanggil karamah. Orang tak boleh bagi. Pedang punya berat, dia boleh hayun ringan macam kotak-kotak. Satu boleh menang perang. Hayun tu kalau pokok pisang, 3 batang pokok pisang tu yang besar-besar tu, sekali hayun je. Memang sangat tajam. Kita tetap ayam, tak patah, tak betul kan. Dia punya pedang, bayang tak, dia mesti ada momentum yang besar baru boleh putus. Pula tu tak tergeliat urat. Kita tak boleh nak patah balik lah, kena pusing belakang. Tak boleh tarik ni 2 tangan. Pun ayun pula. Terus kita main apa tu? Baseball kan. Main apa? Kriket. Itu pun terpusing-pusing. Tu pun alah. Baling bola pun tercabut tangan. Lagi. Baling 30-40 kali. Dia orang pegang pedang punya besar tu. Karamah Allah beri pada para sahabat. Sedikitlah sekali lalu kita cerita bagaimana Rasulullah kekuatan yang ada pada dia. Satu benda macam ni nak tahu nak boleh pulih balik ngaji akidah, kena banyak mujahadah dengan nafsu. Baru kita akan boleh lihat apa pertolongan Allah Ta'ala bagi, macam mana kita dapat pertolongan walaupun terlalu kedil, dan kita akan faham padahal para sahabat hebat dan kenapa dapat pertolongan. Pasal kita bila pernah lalu dan mengasuh untuk guru, kita akan lihat yang ni baru kita buat sikit dapat pertolongan macam-macam dah. Para sahabat, satu mereka ni istilahnya tepat betul macam mana kehendak Allah Ta'ala, itulah kehendak mereka. Satu, mereka dapat bantuan demi bantuan walaupun sikit, walaupun demu musuh yang hebat, sangat mudah jatuh tersungkur dan kalah di hadapan mereka. Pasal mereka ada iman yang kental. Mereka bukan hidup dengan perjalanan hanya fizikal, tapi dia hidup dengan perjalanan batin. Siap, lalu gitu. Satu, kita baca akhlak Rasulullah ni, ada benda yang kita boleh dengar, nak buat tak daya. Siapa? Pasal kita kena duduk di bawah tarbiyah khas guru yang istimewa macam ni, baru kita akan boleh dapat rasa macam mana Rasulullah, sifat dia, para sahabat tabi'in dan ulama dulu, dan kita boleh rasa kenapa mereka bermujahadah, bersusah payah begitu, dan macam mana yang Rasulullah ada, dan kenapa Rasulullah buat gitu, dan para sahabat buat gitu, para ahli ulama kita buat gitu, para awliya kita buat gitu. InsyaAllah. Yang ni kita baca, dengar je lah dulu ceritanya. Mudahan satu hari nanti jumpa Tok Guru dapat asuhan betul, memang kita boleh dapat suasana macam ni. Apatah lagi saya nak sebut gini, tambahlah kita dah tua, dah berumur, makan ni tak boleh, ni penyakit macam-macam, banyaklah tak boleh buat, tak boleh makan, macam mana? Terus salah gaduh fikir ke makan. Jangan cari jalan macam mana untuk ingat ke Tuhan. Itu buat bahasa. Ingat pun bukan saja zikir mulut, tapi macam mana nak zikir hati. Hati boleh hidup, fikiran boleh hidup, kau tak salah.
Mudah-mudahan itu pun Allah Ta'ala mudahkan kita dapat bertemu guru dan boleh faham dan diilhamkan kepada kita dengan apa yang kita amal yang terlalu kerdil ni, untuk kita boleh mencapai macam mana yang telah dicapai oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambung kita. Wa idza aradna istifa'a jami'i akhlaqi hamidah wa umuma sifatihil majidah ihtajna ila tatwilin la yahtamiluhu hadzal kitabu al-mura'i fiha al-ikhtisara wa bima dzakarna. Situ dulu. Wa idza aradna. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.